Okay. Kita tengah record. Semua faham lah ni dengan usik bata record apa. Okey, pada pertemuan yang lepas pada hari Selasa yang lepas kita dah masuk lah topik apa ni, subjek ni, tajuk apa itu? Witness on mic. Tajuk apa yang kita baca itu? Tajuk pasal Zara-Zara. Solid and fluid end. Ya. Tak tahulah orang kaji ke tidak. Ada cik. Yang kalau pakai Google Meet itu kita tak boleh nak rakam. So kalau yang ni kita boleh rakam. So kita boleh tengok next. Nantilah macam ulang kaji dengan tengok balik video ni balik. Okay. Saya nak buat sedikit fast revision balik yang lepas. Okay, saya akan pintas lalu je. Kita berhenti sampai kat volume. Okay, solid, liquid and gases. Kita telah mempelajari tentang konsep bagi solid, liquid and gases. Bentuk perpecahan macam mana liquid, cair dan gas. Dan semua benda yang di dalam universe ni terdiri daripada 3 unsur lah. Perpecahan, cair dan gas. Okay, ni adalah bentuk perpecahan pun contohnya kita ambil air, unsur pertama air. Kalau dalam bentuk pecah dalam bentuk ice cube. Okay. Kalau air dalam bentuk cair, water vessel. Kalau dia bentuk gas, bila dipanaskan dia akan meruap. So panggil water vapor. Kemudian kita telah mengetahui tentang karakteristik. Itu adalah ciri-ciri bagi solid, liquid dan gases, dan ini diterangkan dalam bentuk table. Dari segi figure, bentuk dia, arrangement, susunan molekul di dalam dia. Lepas tu motion, pergerakan, shape and volume, bentuk dan juga isi padu, compressible ataupun boleh kemampatan, kita boleh mampatkan atau tidak boleh ketiga-tiga unsur ini. Kemudian density adalah ketumpatan dan contoh. Soalan-soalan nanti akan keluar bentuk macam ni lah. Boleh berikan 5 perbezaan antara solid dan gas. Awak kena ingat lah. Salah satu dia awak lukis gambar. Bila awak macam melukis, contohnya kan, lukis bentuk macam ni, bentuk ni dan bentuk ni pun dah ada markah dah. Maknanya awak boleh bezakan bentuk susunan zarah di dalam solid, liquid and gas. Okay, kemudian kita telah masuk pada density ataupun ketumpatan. Kita masih ingat lagi. Ketumpatan ataupun dia punya simbol adalah rho. Ya. Okay. Ketumpatan adalah ketumpatan bagi satu bahan adalah didefinisikan sebagai mass jisim per unit isi padu. Okay. Rho sama dengan M jisim bagi dengan V isi padu. So density, okay, dikira berapa banyak jisim yang dipadatkan dalam satu bentuk volume. Okay. Ini rumus dia. Yang ini kita. Kemudian unit of density ada 2 kat sini. Ditunjukkan density dalam unit gram per milliliter. Dan yang ini tambahlah. Okay, dalam unit gram per milliliter. Cara penulisannya G ml ataupun kita tulis G ml negatif 1. Artinya 1 per lah. Sama je ni. Ataupun yang kedua, kat sini density dalam bentuk gram per centimeter padu dan juga kg dalam meter padu. So, itu boleh juga dalam G, m negatif 3 ataupun G, kg, m negatif 3. Sama lah, ni per.
Boleh tulis juga dalam G per cm ataupun kilogram per meter. Sama, ketiga-tiga bentuk penulisan ni sama. Okey, jadual di sebelah menunjukkan ketumpatan bahan-bahan seperti platinum, lead, steel dan sebagainya dalam unit kilogram per meter padu dan juga unit gram per sentimeter padu. Okey. Okey, seterusnya kita berhenti sampai sini iaitu volume. Volume adalah isi padu. Ataupun isi padu. Okey. Isi padu adalah jumlah space yang diambil oleh objek itu. Berapa besar space ataupun ruangan yang diambil. Unit, okay, the unit used to measure volume depend on whether the object is solid ataupun liquid. So depend, unit isi padu itu bergantung kepada objek. Kalau objek itu solid, itu diukur dalam sentimeter kubik kosian 3 ataupun meter kubik m3. Tapi kalau volume untuk liquid pula, dia diukur dalam unit mililiter ataupun liter. So kena bezakan lah. Dengan katakan isi padu untuk steel. Steel ada besi kan, awak tulis mililiter. So salah. So kalau air, dia punya volume dia adalah liter atau mililiter, bukan sentimeter. Okey, itu tiga ukur macam ni. Okey, yang ni pengajaran kita belajar. Okey. Ini dah buat ke belum? Boleh someone on mic sekejap. Dah buat belum ni? Belum lagi kot? Belum lagi Encik. Okey. Okey, kita sambung kat sini. Example 1.1. From the reference book is list the density of ceramic tile as 2910 kg per meter padu. Estimate the mass of 1 cm cubic of tile. Okey. Dalam baca bentuk-bentuk soalan macam ni, yang pertama sekali ialah awak dapatkan info dia. Macam ini semua cerita lah kan, dia punya ni tak payah nak ambil berat sangat. So kat sini awak kena highlight dia. So, okay. Pertama awak tengok ni info dia. Ni penting. Okay. Kilogram per meter padu adalah ketumpatan. Okay. Ketumpatan density. D sama dengan 2650. Off mic dah. Siapa yang ni? Okay. Dan dia kira estimate anggaran desain bagi 1 cm kubik of tile. 1 cm. Yang ni meter padu. Okay. Sekarang ni nak tengok bagaimana pula untuk 1 km. Apa 1 cm. Okay. Ini maklumat ni. Walaupun ditulis dalam bentuk ayat, ini adalah maklumat penting. 1 cm. 1 cm. Okey, apa yang dibagi adalah density of ceramic tile ialah 2650. Okey, ini daripada sini lah. Relationship. Okey, bila sekarang ni dia nak dapatkan dalam 1 cm. Dekat sini 1 meter. So, kena tukar lah. Tukar ni saya rasa awak dah belajar kot dalam masa base set engineering SEM 1. SEM 1 saya dah belajar dah benda ni. Penukaran daripada kilogram kepada gram, gram kepada kilo, meter pada sentimeter dan sebagainya. So yang ni saya tak nak ulang balik lah. Awak boleh refer pada yang saya lepas punya. Okey, relationship ialah 1 gram per sentimeter padu sama dengan 1000 gram. Macam nak tukar ni, awak refer benda nama lah. Okey, nak boleh 1 sentimeter, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey. Nak tukar pada kilogram lah macam mana? 1 kilo sama dengan 1000 gram. Okay, so kita divide by 1000 to get the density in gram. Maknanya nilai 2650 ni kita kena bagikan pada 1000 supaya kita boleh dapat bacaan dalam gram.
So dah 260 bagi dengan ni dapatlah 2.65 gram. Okay, satu lagi ialah unit. Kalau kat sini dia cakap mass. Mass adalah jisim. Okey, kat sini adalah mass. Mass adalah jisim. Jisim, unit dia sama ada gram ataupun kilogram. Okey, gram ataupun kilogram. So, jawapan awak mesti dalam bentuk dua ni. So, jangan lupa tulis unit dia. Dia penting. Kalau markah dia ada satu markah, markah ni adalah 1/2, markah ini adalah 1/2. Kalau awak tak tulis apa ni unit, awak hilang setengah markah kat situ. Ini penting. Okay, next. Example 1.2, a wax candle has a volume of 1000 ml. Wax candle adalah apa ni, lilin Okay, wax candle has a volume 1000 ml. The candle has a mass of 1.4 kg. Berat jisim dia adalah 1.4 kg. What is the density? Okay. Okay. Density of the candle. So density dia 1000 gram bahagi dengan 1000 mililiter. So dapatlah 1.4 gram. Gram bahagi ml. Ini dapat sama. So nampak di sini ml sini. Okay, bagi macam biasa 1400 tekan kalkulator bagi 1000 dapatlah 1.4. Okay, sama ada awak tulis macam ni boleh ataupun tulis macam ni pun boleh. Okay, so dapat ni kali ya. Okay. Example 1.3. Student measure the mass of 3 bean seed, 2 beans, 96.2 gram. The nuts replace 30 milliliter of water. Calculate the density of 3 bean seed. Okay, ni kira maknanya given mass dia 96.2, volume dia 13. So bagi saja dapatlah 7.4 gram per mililiter. Okay, contoh yang seterusnya 1.4, 450 gram cube of titanium is 1 centimeter of each side. Calculate the volume in centimeter padu, centimeter cube, and then calculate its density in gram per centimeter cube. Okay, perkara penting kat sini yang aku tahu adalah nilai dan ini. Apa maksud ni? Ini penting. Each side. Okay. Disuruh cari dalam nilai ni and then calculate the density. Okay. Cube. Cube adalah bentuk macam bentuk dadu. Okay. Dia cakap 1 cm of each side. 1 cm. Ini 1 cm saya lukis anggaran tak tepat. Okay. 1 cm, 1 cm, 1 cm. So kalau kita nak kira isi padu bagi 1 cube adalah panjang, darab lebar, darab dengan tinggi. Panjang, darab lebar, tinggi semua sama, dapatlah 1 cm padu. Okay. Dan density dia ialah mass bahagi dengan isi padu. So M ni adalah 450 bahagi dengan 1 dapatlah 450 gram per centimeter padu. Okay. Seterusnya from Discovery Channel, the largest meteorite. Yang atas-atas ni tak payah nak baca sangat lagi. Bukannya satu maklumat penting yang perlu awak tahu. Okay, boleh baca. The largest meteorite bla 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 bla. Sunstone tu dia.
Dia pun kita kat sini tak ada. The volume of the stone is about 7.5 meter cube. 7.5 meter padu. If the meteorite has a density dia berapa? 8 gram per centimeter padu. What is the mass? Yang ni dia nak cari dalam unit kilogram. Dalam unit kilogram. Okay, so kita list down siap-siap. Volume, tulis kalau awak jawapan, tulis V sama dengan 7.5 meter padu. Kemudian density dia sama dengan 8.0 gram per centimeter padu. Okay, sekarang ni nak cari M berapa. Okay, so M sama dengan kita tulis dia punya tu. Rho sama dengan M bahagi V. Yang dah ada yang ni dengan yang ni. So nak cari yang ni sajalah kan. M saja. So M ni kita dapat 8.0 ialah yang ni. Dijarakkan dengan 7.5 isi padu dapat 60 gram. Okey, betul. Awak dah dapat jawapan dia dah. Tetapi kehendak soalan dia ialah dia nak jawapan dalam unit kilogram. Dalam unit kilogram, so kena tukarkan 60 gram kepada kilo. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Okay, 1 kilo sama dengan 1000 gram. So kalau 60 gram sama dengan berapa? Inilah dia. Okay. Okay. Seterusnya. Negatif 4 je ni. Okay, negatif 4. 10 kuasa negatif 4. Kalau 6 kali 10 kuasa 4, besar tu. 10 kuasa 4 berapa? Kosong ada kan? Maknanya negatif 4. 6 dan kosong adalah 10 kuasa negatif 4. Kilogram. 60 gram je kan? 1000. Okay. 1.6. One of the largest emerald ni apa, batu perhiasan, tak bayar ni lah. Kita mass of 17.23 kg. Assume, anggapkan the density dia adalah 4.02 gram. What is the emerald volume? Sekarang nak cari. Tulis balik, Rho sama dengan M per V. V tak dapat. Rho ni dapat, ni dapat. So ni berapa? 4.02. Manakala yang ni adalah 17.23. Okay. Okay, kira-kira dapatlah 4,286 cm padu. Okay, seterusnya intensive exercise. Okay, untuk mana-mana awak intensive exercise ni, saya minta nanti awak tolong jawab, tulis dalam sekeping kertas. Kalau dapat 2-3 muka surat, terpaksa buat 2-3 muka surat lah. Kemudian awak scan dan jadikan dia bentuk PDF dan saya minta awak hantar kat mana saya tunjukkan dekat tim kita. Ni siapa? Ahmad Musyaiful. Ada yang tak jumpa nak join. Okay. Bila hantar kat sini nanti awak buka view assignment. Okay, view assignment dan hantar kat sini nanti. Okay, sekarang ni saya ingat ini view saya. Kalau view awak nanti nampaklah awak attachkan file tersebut. Okay. Semua soalan ni saya minta lah ada, nanti kita sampai hari ini ada 1.1 sampai 1.3. Okay. Boleh ikut nanti awak boleh tengok balik. Okay. Okay, saya bagi contoh satu lah. Okay, during the search artifact in Kedah tahun 2014 tak payah, ini semua ayat 3 tak payah baca. The largest specimen that found is 575 cm padu. Ini apa? 575 cm padu bermaksud dia punya V. The density of specimen is 3.97 gram per centimeter padu. What is mass in the specimen? Okay.
Jangan nak buat. Okay, kita tengok satu. Nanti lepas ni awak salin. Masuk yang dalam kena buat dah sini. Okay. 3.97 sama dengan M bahagi dengan 575 okay, sentimeter ni. So M sama dengan 575 darab dengan 3.97 sama dengan berapa? 2282.75 gram. Okay, saya tunjuk lagi satu, nombor 2. Osmium, a hard and very heavy metal. Okay, ini satu bahan ni lah yang sangat keras dan sangat kuat, digunakan untuk make durable alloy. Has a density of, okay, kita salin, kita tulis yang point penting. Density of 25.5 gram per centimeter cube. If the sample osmium has a volume 40.2, what is the mass? So, rumus dia M bahagi B. Rho sama dengan MV. Okay, lebih ni tu. Kita nak cari apa? Mass. Okay, rho dia dapat berapa? 25.5 sama dengan M bahagi dengan berapa? 40.2. So ni darab M sama dengan berapa dapat? 1025.1 gram. Tetapi soalan dia ialah what is mass in kilogram. Okay, saya akan tukar pada kilo. Kalau 1000 gram sama dengan 1 kilo. So dapat 1.0251 kilogram. Okay, soalan 3. Awak boleh tengok share. Nanti awak screenshot lah benda ni. Ataupun awak tengok video ni balik. Okay, saya bagi masa sikit. Tak payah salin sekarang. Jangan salin panjang masa nanti. Okay, nanti awak scroll down tengok video ni balik. Okay. Jawapan semua dah ada. Cuma awak cari jalan kerja saja. Okay. 5, 6, 7, 8. Itu awak salin. Okay. Okay, seterusnya kita masuk pada relative density ataupun ketumpatan perbandingan. Ketumpatan perbandingan. Okay, relative density of specific gravity atau dua nama ya, kita panggil relative density ataupun specific density. Nama yang sama. Maksudnya soalan kadang-kadang soalan bertanyakan tentang relative density dan ada juga soalan yang keluar perkataan specific gravity. So, jangan kami baca relative density tapi tak keluar pula benda ni, apa benda ni? So, benda yang perkataan yang sama. Specific gravity. Apa dia? Is ratio kadar ketumpatan sesuatu bahan itu terhadap ketumpatan bahan reference, bahan rujukan. Maksudnya kita rujuk satu benda sebagai perbandingan dengan benda lain. Okey, dekat sini apa yang dirujuk? Dia rujuk kepada water, air. Dia ambil density of air. Sebab apa yang ambil air? Sebab air, nilai dia, kalau awak tengok table yang atas sebelum ni, ketempatan bagi air adalah 1000 ataupun 1. So nilai-nilai mutlak 1000. So itu adalah nilai ketempatan bagi air. Jadi dia ambil nilai air sebagai ketempatan perbandingan, relative density.
Okay, macam ni. So, dijadikan air for solid and liquid bagi pekerja dan cecair, the standard reference material is water. So, apa-apa bagi bahan untuk pekerja dan liquid, dia menjadikan air sebagai reference material. Okay, bahan rujukan sebagai dia nak bandingkan dia punya berapa, dibandingkan dengan air. Since the density of water is 1 gram per centimeter padu ataupun 1000 kilogram per meter padu. Ini sama dengan table tadi lah yang nilai ni. Specific gravity has no dimension. Okay, tak ada dimensi. The standard of gases is usually air. Which density dia adalah 1.29 gram per liter. Okay. Untuk pengetahuan awak, kalau sebelum ni diorang apa ni perkiraan lain dia ada unit macam tadi ketumpatan gram per sentimeter padu, gram per liter, kilogram per meter padu. Tetapi untuk relative density dia tidak ada unit. Dia tidak ada unit sebab apa? Ini adalah ratio. Bila ratio adalah kadaran. Kadaran maknanya just bagi satu amount nombor saja tapi bukan tak ada unit lah. Jangan pandai-pandai pula. Relative density dia nilai dia kilogram per meter padu dan sebagainya. Tak ada benda tu. Okay. Saya beri contoh. Okay, contoh 1.7. Calculate the density and specific gravity of the liquid if 38.94 cm padu. So, kita nampak kataan sentimeter padu, otomatik dalam kepala kita ini adalah V. Apa V? isi padu. Okay. Walaupun dia tak nyatakan kat sini, the volume of the liquid is tak ada. Dia tak ada ni calculate the density of the liquid if ni. Ni satu tip lah. Kalau macam dia bagi nilai saja tapi awak tengok nilai, oh sentimeter padu. Itu adalah isi padu. Kalau kat sini dia tekan of the liquid has a mass. Kalau dia tak mass tu dia dalam bentuk gram ataupun kilogram. Dua lah, 1 kilogram. Betul-betul. Okay. Ataupun kilogram. So, apa kita nak buat? Pertama sekali, kita kirakan ketumpatan dahulu. Ketumpatan dahulu, kita bandingkan dengan air. So, ketumpatan ni adalah 34.8 gram, ini M. Manakala ini adalah V. M bagi V, 38 bagi 34.8 bagi 38.4 dapatlah 0.894. Ini adalah rho atau density untuk liquid ni. Ni liquid, kita tahu liquid apa, 0.894 gram per centimeter padu. Kemudian soalan dia nak cakap specific gravity ataupun relative density. Okay. Kat sini tak ada juga relative kan, tak tulis pun. Pertama dia cakap so calculate density, kita dah dapat dah. Dan kita specific gravity. Tadi kita buat apa? Relative density. Kan saya cakap tadi dia ada dua nama yang sama kan. Relative density or specific gravity. Kalau maknanya kalau kita tanya salah satu, maknanya benda yang sama lah tu. Soalan kat sini tapi kita buat penyelesaian dia lah relative density. Okay, maknanya kita dapat nilai 0.894 tadi kita bagi dengan 1. Mana dapat 1 ni? 1 datang pada sini lah. Okay. So, dapatlah 0.94. Jangan bubuh unit. Jangan pandai-pandai gram per sentimeter padu. Panjang-panjang. Salah. Awak daripada masa 1 dapat setengah saja. Sebab tu awak pandai-pandai bubuh. Padahal benda ni tak ada kaitan. Okay, ingat relative density tidak ada unit. Okay, sekejap ada yang tak boleh nak join team. Sekejap saya tengok benda yang salah.
Dia tak jumpa link. Saya tak tahulah, saya tak jumpa link. Saya dah bagi tahu awal, suruh on awal semuanya. Nak tengok nanti saya ambil attendance. Mana hadir-hadir yang tak ada. Tak nak ni lah. Saya tengah kelas saya malas nak ni. Ada yang duk hantar. Tak boleh join lah. Saya tak tahu. Benda ni sepatutnya keluar awal lah benda ni. Tak nak. Saya tak nak bebas ke. Leceh lah. Nak join lah. Baru nak join ni. Ada semalam tak nak join. Patutnya benda ni dah settle lah. Haikal, Rabi, Rati, Barati dengan Anas. Patutnya dah settle lah semalam. Bukan hari ni. Saya dah buka channel ni kan dah lama lah. Okay, malah lebih lah. Kat mana tadi? Okay, seterusnya. Example 1.8. Find the volume. Dia suruh cari apa volume. Cari V untuk a cup of porridge. Yang weight berat dia ialah ni M 125 gram. So dia nak cari volume. Dibagi spesifik gravity porridge ialah 0.751. 0.751 ialah spesifik gravity, bukan density dia. Nak density dia macam mana? Density ialah dapat density dia bahagi dengan relative density baru dapat nilai dia. So, apa yang kita dapat ialah 0.71 kalikan dengan 1. 1 ni adalah density untuk water. Datang daripada, ingatlah, benda tu kena ada ingat. So, dapatlah balik density bagi cup bubur tersebut adalah 0.751 gram per centimeter padu. Okay, dan jadi volume isi padu dia ialah mass tadi ni 125 125 daripada sini asalnya bagi dengan 0.751 sama dengan 166.4 cm padu. Ini adalah isi padu bagi a cup of bubur porridge. Okay, example 1.9. Only just a new rectangular pencil case measure. Okay, dia ada satu pencil case, ukuran dia 2.3 kali 5.1 7.8 lah, 5.1 tu. Okay. Buruk tu besar saya. Okay, 2.3 5.1 tinggi lagi katanya 7.8. Okay, is estimate 66 gram. Ada punya berat dia sama dengan 66 gram. Determine the density and specific gravity. Berapakah ketupatan dan berapakah ketupatan perbandingan dia ataupun density relative. Okay, itu density. So, nak cari pertama ialah kita cari volume. Okay, volume sama dengan apa? Panjang dan lebar tinggi 2.3 cm. Okay, yang sama. Kalau sini sentimeter, sini meter, awak kena tukarkan dahulu sama di sini ke sentimeter ataupun tukar pada sentimeter. Hati-hati. Okay, hati-hati. Jangan biar kita samakan. Ini contoh okeylah benda yang sama. 2 kali lah. Kita dapat berapa? 91.494 cm. Okay. Kalau contoh katakan sini 2.3 cm kali 5.1 meter kali 7.8 cm. Sini centimeter, sini meter, sini centimeter. Awak akan tukarkan sama ada sini ataupun sini kepada meter ataupun yang tengah ni kepada centimeter. Dia tak boleh main darat tentu je. Sebab nilai dia tak sama. Okay. Okay. Kita dah kira dapat dia punya isi padu. Baru dapat
Density dia ialah 66 gram bahagi dengan 91.49 isi padu yang telah kita kira kat atas ni. So dapatlah 0.72. Ini baru menjawab soalan density ketempatan. Dan dia meminta ialah specific gravity ialah kita kena bagi dengan 1. So dapatlah nilai dia 0.72. Cuma tidak ada unit. Jangan kata-kata bubur unit tak. Okay, example 1.10. Saya tak nak guna banyak cakap ni. Okay, exercise 1.2. Okay, 1.2. Okay, yang ni pun sama juga. Saya minta awak jawab dan hantar dekat sini. Saya tunjukkan sekali lagi kat mana. Okay, dalam general post ni awak boleh buka kat ni. Okay, dalam assignment 1.2 ni awak view assignment dan awak hantar. Apa yang saya nak awak buat ialah bagi ke yang masuk ni. Tak ada. Awak tulis dekat sekeping kertas. Okay, kita kemas-kemas. Jangan pakai pensel atau pakai pen bagi nampak terang. Kemudian awak scan. Gunakan apps macam cam scanner ke. Kalau iPhone dia dah ada dah. Simpan dekat note. Okay, simpan kat note kan. Lepas tu awak save dia sebagai satu PDF yang tunggal. Katakan 2-3 live. Awak jadikan dia satu PDF. Kemudian benda tu dihantar lah. Klik kat sini dan hantar. Okay, saya tunjukkan sekali lagi. Nanti tak payah salin, just tengok. Saya akan ni, boleh baca lah. Okay, ni jawapan dia. Di sini jawapan dah ada lah. Awak cuma buat dia punya jalan kerja saja. Okay, 1, 2, 3. Nanti awak scroll balik video ni, awak tengok balik lah. 4, 5. Okay, ni latihan nak bagi awak mantap pengiraan lah. Okay, nanti buka video ni, awak pause lah. Buka, pause, salin, balik. Okay. Okay, seterusnya kita masuk pada pressure. Pressure apa maksud pressure? Boleh seorang cakap? Nak. Pressure ni apa benda? Apa yang Hari Krishna. Hari Krishna. Ya Encik. Okey. Apa maksud pressure? Tekanan. Tekanan. Hello. Macam orang pension lah, kena pressure. Dia akan mental pressure. Sampai konsep macam ni. Tak dengar. Tak dengar? Tak dengar. Sekali Hello. lagi. Apa dia tu? Cakap. Tak dengar cik. Bagi saya tak dengar ke? Tak dengar suara saya ke? Sekarang boleh. Boleh. Okey. Siapa dengar suara saya, angkat tangan. Raise hand. Saya nak tengok satu kita. Kalau siapa dengar suara saya, angkat tangan. Okey. Dengar ya. Okey, baik. Terima kasih semua angkat tangan. Okay, alhamdulillah. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Pressure.
Pressure adalah yang lain boleh tolong off mic ya. Pressure ialah didefinisikan sebagai daya force yang bertindak secara lurus ataupun garis lurus ke atas satu permukaan ataupun satu kawasan permukaan. Okey, sebagai force acting vertically on the surface area. Satu bentuk daya yang dikenakan ke atas satu permukaan itu dipanggil pressure. Okey, unit bagi pressure ialah Pascal. Ini Pascal yang bukan Pascal Davy dekat laut tu. Itu ejaan PASKAL. Pasukan Tentera Laut. Ini adalah nama orang. Pascal ni adalah seorang tokoh sains, tokoh fizik zaman dulu lah. So pasal dia yang menjumpai aplikasi of pressure ni, tetap nama sendiri dengan Pascal. Nama dia jadi unik, nama dia sebut-sebut oleh pelajar-pelajar sains. Ataupun kita panggil Newton. Newton ialah force ni. Newton per meter persegi. Newton adalah force. Manakala M ni adalah area. Inilah area. Satu bentuk daya ataupun daya dikenakan ke atas kawasan permukaan. Nak dapatkan pressure tinggi macam mana? Nak dapatkan pressure tinggi, kita tinggikan nilai N, nilai daya tu, tekan lagi kuat. 10 Newton dengan 100 Newton, berat lagi 100 Newton. Dan kalau nak dapatkan daya lebih tinggi, tentulah luas permukaan ni kita kena kecilkan lagi. Kena kecilkan. Let's say saya bagi contoh. Katakan satu kayu. Kayu entahlah. Satu kayu. Saya nak cucuk kaki awak. Dengan satu lagi batang gigi yang tajam sikit lah dengan yang ni. Mana lagi sakit? Kayu dia kan gigi. Tentulah yang ni sebab apa? Luas permukaan dia kecil. Bila luas permukaan kecil, daya yang sama, katakan ini kita tolak kena dekat kaki awak. Saya letak dalam 20 Newton. Ini pun sama 20 Newton. Tapi awak akan lebih rasa sakit yang ni. Sebab dia ni kalau luas permukaan dia halus, kecil, awak akan dapat rasa tekanan yang begitu tinggi. Ini lebih tinggi. Yang ni tak ada tinggi sangat. Okey. Nanti saya tunjukkan contoh aplikasi dia. Okey, apa aplikasi lagi? Yang pertama, when a small area is small, luas dia adalah kecil, a moderate force can create a large pressure. Maknanya kalau macam pisau ni, kalau awak asah dia betul-betul tajam, maknanya luas macam pisau kita asah kan. Kat atas ni kita boleh pegang, yang bawah ni awak pegang, kena awak. Dia nipis dan dia punya luas dia tu adalah sangat pecah. Jadi kalau awak terbalikkan pisau, awak tekan yang bahagian tumpul memang tak terpotong sebab dia punya tekanan dia rendah. Walaupun awak tekan dengan tangan yang sama, dengan kekuatan yang sama, kawasan yang lebih tajam ni lagi senang nak potong berbanding yang kawasan yang tumpul. Okey, boleh faham tak itu? Tak percaya, awak ambil pisau, ambil yang bahagian tajam, awak potong, kotik, tekan pakai tangan atas. Untuk awak terbalikkan, awak tekan sekali lagi. Tangan awak kena, tangan awak yang kena luka nanti. So jangan buat. Okey, yang kedua. Supermodel can damage floor by walking on the high heel shoes. Okay, this is because the area of the heel is small, so they can easily. Okay, ini untuk orang perempuan. Pakai baju bagi kasut high heel. Okay. Kalau perempuan dengan lelaki pakai kasut kerja macam biasa ni, kalau seorang lelaki dia tendang perut awak dengan kasut lelaki ni, awak mungkin rasa sakit sikit. Tapi bila perempuan tendang awak dengan kasut high heel ni, boleh cedera parah. Lubang perut kena tendang.
So kenapa? Siapa tunjuk dia ni? Macam mana kasih ni? Okay. Kita kasih tu pandai. Macam tu lah. Okay. Dia kira yang hujung ni. Rangang kasut lelaki macam mana ni? Okay. Dia punya luas A dia ni besar kan, luas kan? Bila A besar, tadi kita cakap macam per area. Area kan? Maknanya kalau A besar, maknanya daya apa ni, tekanan tu kecil lah. Tapi kalau yang kecil, okay, contoh kan, macam 1 bahagi, okay, nak nampak susah lah. 10 bahagi luas katakan 1 sentimeter padu. So berapa? 10 bagi 1 dapat 10. Tetapi kalau 10 juga bahagikan yang kecil ni, katakan 0.01. So dapat berapa? 10 bagi 0.01. Angkat tangan seorang, jawab berapa? Berapa dapat? 1,000. Ini 10 ni 1000. Mana lagi kuat dia punya tekanan? 10 Pascal dengan 1000 Pascal. Okey. Itu sebablah. Okey, seterusnya. Camel. Camel ada dia punya tapak kaki dia besar. Luas. Okey, nak katakan lumba lah, perempuan pakai high heel berjalan kat padang pasir dengan camel, camel lagi selamat. Okey, jadi dia punya tapak kaki yang luas. Bila bersentuhan dengan pasir, pressure produce a small. Maknanya tekanan yang dikenakan tu adalah rendah, kecil. Sebab tapak kaki dia lebar. Bila lebar, dia punya luas permukaan yang besar. Jadi luas permukaan besar dengan ni, jadi dia menghasilkan daya tekanan yang kurang. That's why every camel will not sink. Dia tak ada tenggelam kat pasir bila berjalan atas turun. Okay. Example. Calculate the pressure produced by the force of 800 Newton acting. Okay, yang ni apa? M. M apa ni? F. Force. Acting on the area. So ini area. Dah tahu lah A kan? 2 ni. Solution dia pressure sama dengan 800 bahagi dengan 2 meter persegi. So dapatlah 400 PA. 400 Pascal. Ataupun apa boleh tulis 400 Newton per meter persegi. Ataupun tulis Newton meter kuasa negatif 2. Tak kisahlah awak nak tulis PA boleh, nak tulis ni boleh, nak tulis macam ni boleh, ataupun nak tulis macam ni pun boleh. Mana-mana. Example 1.12. The pressure of gas contained in the cylinder with a movable piston is 300. So ini dah dapat dah dia punya pressure dia. The area piston was 0.5. Mana sini A lah. Calculate the force. So nak cari ni. Jadi sama dengan F per A. Kira ni berapa? Okay, so kita nak cari F. F sama dengan P kali dengan A. P tadi apa? 300 kalikan dengan 0.5. So dapatlah 150 Newton. 50 Newton. Okay, example seterusnya, the pressure between the school bus tire and the road is, dan ini adalah dia punya ni lah, pressure, tekanan tayar bas ke atas jalan. Tayar bas tu menekan jalan raya adalah sebanyak 100,000 Newton per meter. If the car has a weight 10,000 Newton, what is a area contact between tire and road? Tayar ni ada berapa area yang menyentuh jalan, bukan betul kan? Kalau tayar pancit lagi lah kan? Kalau betul-betul ada satu bahagian je yang kena sentuh tu. So dia suka kira berapa. So ini ada punya kiraan ni 0.1 meter persegi. Okay.
hammer supply force of. Okey, satu penukul dia bekalkan tenaga force daya sebanyak 700. The hammer head is area ni adalah area untuk kepala tukul. Macam mana tukul? Kambing kan? Bilang lagi lah. So yang ni, area ni berapa? 7.1 dan 10.4 meter persegi. Luas permukaan kepala tukul lah dia punya tu. Berapakah tekanan dia? Berapakah tekanan dia? Okay, pressure sini 700 bahagi dengan bahagi dengan 7.1, yang ni daripada A, dia dapatlah 9.86 pada 10.5 Pascal. Okay. Apa yang baca tu tanggal semua kan, semua dah ada solution dia. Saya tunjukkan saya dulu sebuah apa ni, thumbtack dia apa yang paku payung tu pressure. Okay, 1.16 Zahra Mother is pouring some tea in the jar. Maknanya dia campurkan tea dalam satu jar yang mengandungi 5 kg. If the area of the base jar is 0.5. Maksudnya bukan kita pasal tea, bukan kita pasal jar. Jar macam mana mungkin. Itu ada tangkai. So sekarang ni dia cakap apa ni, berat jar ni kepada teh, semua teh campuran jar ni 5 kilo. Ya betul, 5 kilo. Okay, lepas tu dia suruh kira jarak apa ni, luas permukaan antara jar dengan lantai ni yang mengenai lah, yang touching dua-dua tu adalah 0.5 meter persegi. Suruh kira berapakah tekanan. Okay, pressure sama dengan F/P. So ini dapat, so dia tak kira berapakah tekanan. Okay, cara nak lebat, awak kena lepas, kita dapat 5 kilo kan, awak kena tukarkan 5 kilo ni kepada Newton. Macam mana nak tukarkan 5 kilo kepada Newton? Adalah kita kalikan 5 kalikan dengan ni, apa benda ni? 9.81 ialah laju graviti 9.81 meter per saat. Kita kena kali ni, barulah kita dapat ni adalah tukarkan kilogram kepada Newton. Iaitu kita kena tukar, kena darab dengan 9.81. Okey, kemudian bahagikan dengan luas. Luas permukaan. So dapatlah 98.1. Jangan simply terus nampak je ni terus bahagi dengan 0.5. Tanpa perlu tukarkan daripada jisim kepada tekanan dulu. Apa kepada force? 9.81. Tukar kepada Newton. Okay, tukarkan jisim kepada berat. Okey, seterusnya. Okey, seperti biasa benda ni pun tadi pun saya pun dah letakkan dalam ni. Okey, ada intensive exercise. Sebenarnya saya minta awak hantar lambat lagi 17 nanti. Okey, buat slow hantar dia tu. 17 bulan hari ni 3 bulan 4 hari. Okey, buat pelan-pelan. Okey, tengok balik . Okey, soalan 1. Wooden block, dimensionnya 3, 4, 5. Place on the floor. 3, 4, 5. Tekan sini 3, 4, 5.
3, 4, 5. Letakkan kat lantai. Jika berat dia 400 kilo, berapakah maximum pressure? Macam mana kita nak maximum pressure? Kita ambil yang kotak yang paling besar ke paling kecil? Nak ambil 15 sini ke? 12 sini ke? Okay, saya okey ke ya? Tengok sikit. Tanya orang. Katakan sini 3, sini 4, sini 5. Okey, saya nak tanya awak ni, nanti awak tolong jawab dekat bahagian chat. Nanti kan chat ada tu. Okey, katakan A, ini B, ini C. Bahagian mana yang maximum pressure? Paling tinggi tekanan kalau kita letakkan kat lantai. Ini awak tonggingkan lah, A tu menghadap lantai ke, B menghadap lantai ke, ataupun C tu sendiri menghadap lantai. Yang mana satu yang mempunyai tekanan yang tertinggi. Okay. Tolong jawab dekat chat. Saya nak tengok, tulis kat chat tu. Okay, tengok. Cepat tulis kat chat, meeting chat tulis, turunkan tangan semua. Tulis kat chat apa jawapan awak. Soalan dia tadi senda, bahagian mana? Awak type antara A, B ataupun C. Bahagian mana yang kalau kita letakkan kat lantai dia mempunyai tekanan yang tertinggi sekali? A, B atau C? Kita nak jawapan. A, Z. Mana ada Z ni? Hari Krishna, mana ada huruf Z? A, B, C je. Permukaan A oleh K. Lagi. Typo pula. Okey, Hari Krishna nak bubuh huruf apa ni? A. Okay. Ada lagi tak jawapan lain daripada A? Tak ada lagi. Okey, kebanyakan A jawapannya ialah A lah. Yang lain semua nak jawab ke? Bila cari A, so awak carilah 4 kali dengan 3 dapat 12. So area dia adalah 12 meter persegi. So kena kira baliklah. 400 kilo ni kena tukarkan kilo kepada Newton. How to kira tu buat nanti. Okey, soalan satu yang ni salin nanti. Okey, nanti awak pause video ni, awak salin berapa semua buat. Soalan 2. Soalan 3. Okay, soalan 4. Soalan 4. Soalan 5. Soalan 6. Soalan 7. Soalan 8. Soalan 9. Soalan 9. Okey, saya rasa sampai situ saja. Sebab pasca prinsipal ni kita akan masuk pada minggu depan. InsyaAllah. Okey, boleh on kamera tak semua? Yang perempuan yang pakai tudung on lah. Buka kamera. Okey, Surenteren. Ya, Macam mana? Clear ke tidak? Okey ke tidak? Faham ke tidak? Belajar pakai ni. boleh jelas.
Boleh jelas. Okay. Untuk mengkawan awak pada minggu hadapan, saya 3 hari saya tidak berada kat sini, saya ada khusus. Dan ada 2 kemungkinan lah. Satu, pertama saya akan sediakan terlebih dahulu pengajaran untuk minggu depan. Kalau tak, ataupun kita akan buat pada hari lain. Hari Khamis awak free tak? Pagi sampai pukul petang. Pagi free tak? Hari Khamis pagi free. Free ya. Kalau mungkin banyak lah baca kalau hari Khamis tu kita double kelas kan. Tapi tak lama pun kita boleh macam sekarang ni pun sesi pun 1 jam aja. So kalau apa yang tak faham awak boleh ulang balik video ni, tak ada masalah. Nanti video ni saya akan letakkan dalam link dalam Team ataupun nanti dalam Google ni ataupun nanti dalam grup WhatsApp nanti. Sorry saya tahu. Okey, yang lain tengok on kamera kejap kalau yang lain ni. Okey, saya nak ambil attendance sekarang. Tengok. Okay, saya download attendance. Okay, kita tengok kehadiran hari ini. Saya share dulu. Tadi nama dia. Okay, tengok kehadiran hari ini tak ramai ke? Okay. Apa saya lah on. Comparison. Sekejap lah. Kita nak besarkan ni. Comparison Nurul Aisyah. Nurul Nasrin. Dia join, lepas tu left. Tak tahu tak join balik kot. Tiga suku dah left. Tak tahu ada apa. Kemudian Hari Krishna join. Nur Saiful left. Join, left, join, left, join, left, join. Tak tahu pasal internet problem, maybe. Sir, saya Nurul Nasir, sir. Saya ada sini. Yelah, join left tak tahu lah. Tak apalah, janji ada join ada lah. Keluar tak masuk balik kenapa? Baru join balik ke? Join keluar. Okay. Kishan, John, Roshan, Dinesh, Ashwin, Lydia Kumar, Anas dah keluar dah. Aika, Rati, Barati. Okey, ini untuk attendance hari ni lah. Okay. Satu Irna. Satu bilik kurang. Okey. Oh, ini lain ni. Nah, data baca tu. Okey. Saya rasa tak ada apa lagi dah. Kita boleh stop ini. Nanti sekarang nanti saya akan bagi link video ni. Awak boleh semak link ni dalam team kita ni. Ada dalam post tu nanti ada keluarlah link video ni. Dah boleh semak kat situ lah video ni. Okey. Itu saja setakat ni. Encik. Ya saya. Bila nak hantar assignment mana? Nak hantar apa? Assignment tu? Ya, exercise tu. Awak hantar je lah dalam. Saya bagi tempoh sampai 17 hari lah Isnin ni. So Isnin ni boleh hantar lah. Kenapa 2 biji? Baik. Okey. Okey. Ada apa lagi? Kita boleh surai. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Stay safe. Right. Bye, take care. Dah lah. Okay. Bye.